Fokus minggu ini. Kerajaan memberikan pengecualian visa selama 30 hari untuk rakyat China dan India ke Malaysia mulai 1 Disember ini dalam semangat strategik partnership hubungan dua hala Malaysia-China yang menjangkau 50 tahun pada tahun depan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata ia merupakan tambahan kemudahan pengecualian visa sedia ada yang kini dinikmati rakyat dari negara Teluk dan lain-lain negara di Asia Barat. Bagaimanapun, Anwar yang juga Menteri Kewangan menegaskan pengecualian visa itu tertakluk kepada tapisan keselamatan. Perdana Menteri juga merakamkan ucapan terima kasih kepada China yang melaksanakan dasar pengecualian visa sepihak bagi pemegang pasport biasa dari Malaysia mulai 1 Disember ini hingga 30 November 2024. Baiklah, seterusnya, Thailand bersetuju untuk mempercepat pembinaan Jambatan Persahabatan Kedua, Rantau Panjang dan Sungai Golok. Dalam pertemuan dua hala, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatnya Srettha Thavisin berlangsung di wilayah Songkhla, Thailand telah mencapai beberapa kata sepakat. Tambah Anwar, meskipun kedua negara adalah tetangga yang dekat, pihaknya merasa bahawa kerjasama perdagangan dan ekonomi masih lagi rendah. Jelasnya, Malaysia dan Thailand bersetuju untuk mengadakan jawatankuasa perdagangan bersama pada suku pertama 2024 untuk menyelesaikan masalah tertunda dan meningkatkan perdagangan dua hala. Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau sudah ada calon yang sesuai untuk mengisi portfolio Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup yang kosong susulan kematian penyandangnya Datuk Seri Salahuddin Ayub pada Julai lepas. Tanpa mendedahkan butiran individu yang dimaksudkan, Anwar berkata ia akan diumumkan secepat mungkin. Salahuddin, 61 tahun, meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alor-Star, Kedah pada malam 23 Julai lepas ditidurkan menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ketika ini dipangku oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah, Sarawak dan Tugas-Tugas Khas, Datuk Armizan Muhammad Ali. Baiklah, seterusnya, Jabatan Imigresen Malaysia JIM akan mewujudkan pasukan khas bagi memantau pergerakan keluar pelancong Cina dan India, kata Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata pemantauan akan dilaksanakan pada hari terakhir atau ke-30 dan ia akan dilaporkan secara berkala sebagai sebahagian daripada 7 mekanisme kawalan dan penguatkuasaan susulan pelaksanaan pelan liberalisasi visa. Beliau berkata JIM dan Polis Diraja Malaysia PDRM akan memastikan ketenteraman awam di Malaysia terjamin dengan mengekalkan pelaksanaan tapisan keselamatan awal kepada semua pelancong ke Malaysia, terutama yang mempunyai rekod jenayah atau risiko keganasan. Katanya selain itu, kawalan juga ditingkatkan di kawasan tumpuan warga asing seperti di sekitar Masjid India, Plaza Loyat dan Bukit Bintang. Baik, Dewan Negara meluluskan rang undang-undang RUU Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia pindaan 2023 dengan pindaan di peringkat jawatankuasa majlis dengan lebih suara bersetuju. RUU yang bertujuan meminda Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995 meliputi fasal 1 hingga 5 sebelum ini dibentangkan untuk bacaan kali kedua, namun ditangguhkan bagi membolehkan jawatankuasa pilihan khas meminda fasal 2 Seksyen 6 Akta 533 dalam pelantikan serta pemberhentian wakil dari Sabah dan juga Sarawak yang perlu dirujuk kepada Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak. Timbalan Menteri Kewangan 1, Datuk Seri Ahmad Maslan yang menggulung perbahasan RUU berkenaan berkata, sewaktu beliau membentangkan RUU itu di Dewan Rakyat sebelum ini, tiada perkataan berunding dengan Ketua Menteri Sabah dan Premier Sarawak dalam perkara terbabit. Menjelaskan selanjutnya, Kementerian Kewangan dan Lembaga Hasil Dalam Negeri juga telah mengadakan pertemuan dengan Jawatankuasa Pilihan Khas Kewangan dan Ekonomi yang dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Paya Besar dan memanggil beberapa Ahli Parlimen lain untuk membuat pindaan terhadap RUU itu. Baiklah, sekian fokus minggu ini. Untuk maklumat lanjut, layari portal rasmi Suara.tv dan media sosial kami Facebook, Instagram, TikTok Suara TV. Saya Jana Jalidar. Assalamualaikum dan salam hormat.